Ya, bertemu kembali tentunya dalam Borak Sini dan seperti yang kita janjikan sebenarnya kemeriahan semakin terasa sebab kita akan menyaksikan Anugerah Sri Angkasa 2024 2024 yang akan berlangsung pada 26 Oktober ini. Jadi mungkin ramai sebenarnya orang kata membesar tahu dengan anugerah ni sebab daripada tahun 1970-an tu. Ya. Lama 72 rasanya ya. 72 betul. Dan ini satu anugerah yang I daripada kecil sampai sekarang masih lagi ada untuk mengiktiraf penggiat-penggiat dalam bidang penyiaran. Ya, betul. Dan hari ini kami sangatlah berbesar hati dengan kedatangan Timbalan Menteri Komunikasi kita, YB Teo. Apa khabar YB? Khabar baik, terima kasih. Wah, cantik YB Teo kita hari ini. Terima kasih. Tapi pakai sama warna dengan sofa. Nasib baik tak pakai warna hijau. Oh, Tak lagi, terlalu nanti. Baik YB, jadi beberapa hari lagi kita akan menyaksikan Anugerah Sri Angkasa tahun ini kan. Dan macam Dahlia sebut tadilah, sejak tahun 1972. Dah 52 tahun dah ya dalam Malaysia ni. Jadi mungkin YB boleh ceritakanlah tentang latar belakang Anugerah Sri Angkasa kepada penonton. Seperti yang disebut tadi, memang anugerah ini dimulakan pada tahun 1972. Kali terakhir anugerah ini dianjurkan adalah pada tahun 2022. Masa tu adalah kali ke-35. Tahun 2023, Jemaah Menteri buat satu keputusan bahawa kami akan buat anugerah ini satu program setiap 2 tahun di bawah Kementerian Komunikasi. Kerana kami rasa ini sebenarnya merupakan pengiktirafan yang paling tinggi untuklah penyiar-penyiar dalam bidang penyiaran dan juga industri kreativiti Betul. ini. Dan secara peribadi saya sebenarnya ada kenal penggiat-penggiat penyiaran yang menang. And dia memang satu momen yang sangat-sangat membanggakan tau. Betul. Dan tema tahun ini adalah Kilauan Prestige Citra Kegemilangan. Jadi kita tak tahu sebenarnya apa yang prestige, apa yang kegemilangan dia. Okey, apabila anda dengar tema ini, what came into mind? Apa yang datang? Because kami sebenarnya konsep ini datang dari diamond. Berlian. Semua orang suka diamond kan? Semua orang kita rasa berlian ni keuguran dia, keistimewaan dia dan juga dia ada yang impact yang besar, keistimewaan tu dan juga lah bagaimana mereka nak menyumbang kepada industri ini. Jadi sebab tu kita pilih tema ini sebagai tema untuk Anugerah Sri Angkasa Angkasa pada tahun ini. Dan apa yang kita nak tegaskan di sini adalah penilaian bukan dari segi populariti sahaja. Tetapi kita nak fokus kepada kualiti dia juga. Jadi kita tahu mungkin ada program-program macamlah kita nak banding dengan drama dengan dokumentari. Memanglah populariti untuk dokumentari lebihlah kurang sikit. Tetapi tak bermakna bahawa dokumentari itu tidak membawa makna yang besar kepada industri. Credibility itu sangat penting untuk kita titik beratkan ya. Dan mungkin masih ada orang di luar sana yang beranggapan bahawa industri penyiaran ni boleh menyumbang kepada ekonomi negara. Ramai lagi kita dengar persepsi sebegini kan. Jadi macam mana YB boleh ulaskan sedikitlah tentang macam mana industri ini boleh membantu dengan pembangunan ekonomi? Banyak membantu sebenarnya. Banyak membantu. Kerana pertamanya, sebenarnya industri kreatif ini telah dikenal pasti sebagailah satu penggerak di bawahlah rancangan Malaysia ke-12. Dan hasrat kami, sasaran kami adalah menjelang 2025. Industri ini bolehlah menyumbang 31.9 bilion ringgit kepada GDP kita. That's how big the contribution can be. Dan untuk mencapai hasrat tersebut, mestilah kita nak pastikan bahawa industri ini terus berkembang dengan cepat. Jadi sasaran kami adalah setiap tahun dalam di bawahlah RMK ke-12 ini, industri ini boleh berkembang pada kadar 3.6% setiap tahun. Kerana ini memang akan mewujudkan banyak peluang pekerjaan dan pada masa yang sama the content itself actually bolehlah menjadi very very marketable dan akanlah membawa impak yang besar, cukup besar kepada ekonomi negara kita. Betul, saya sangat setuju terutamanya dari segi kandungan tu sebab kita perlu keluarkan kandungan-kandungan yang boleh memberi impak
kepada mereka yang menonton. Okey, sekarang kita nak cerita tentang pencalonan. Jadi berapa banyak kategori yang ada tahun ni? Dan kenapa saya tak tercalon tahun ni? Saya dengan Dahlia dua-dua tak tercalon ni. Macam mana tu? Tak ada orang submit nama kita. Ya, perlu tanya soalan itu dulu. Ada submit tak? Dan bukan penghantaran itu bukan buat sendiri. Perlulah dipilih oleh syarikat. Tak boleh shot sendirilah macam tu ya lagi. Jadi tahun ini kami sebenarnya ada 60 kategori. 40 kategori untuk TV, 16 untuklah radio. Dan juga kami ada 4 kategori baharu yang hanya diwujudkan tahun ini, iaitu drama terbaik, drama bersiri terbaik, kandungan video terbaik dan juga podcast terbaik. Itu yang menarik tu, podcast terbaik tu. Macam mana timbulnya idea nak tambah podcast dalam Anugerah Kerana Sri podcast Angkasa? ini adalah satu media baharu. Betul. Media baharu. Saya rasa kita dalam bidang penyiaran ini, kita tak boleh short sendiri sahaja. So we also need to be inclusive. Maksudnya kami kalau ada media baharu yang sekarang menjadi popular di dalam kalangan rakyat, then of course we need to bring them in as well. Supaya mereka juga rasa bahawa ada satu pengiktirafan bagi golongan ini. Kerana saya rasa untuk penyiaran, apa hasrat dan tujuan kami adalah untuk menyampaikan informasi, maklumat kepada rakyat jelata, to our audience. Tetapi kalau kerana sekarang zaman digital, jadi mungkin orang ramai tak duduk di depan TV, mereka tengok handphone. Betul. They receive content to their handphone. Tengah drive pun, betul. Jadi mungkin bukan guna pakai FM, tetapi mereka guna podcast sebagai satu cara untuk mereka dengar konten-konten kandungan-kandungan. Jadi saya rasa kalau ini sudah menjadi satu media baharu yang disukai oleh orang ramai, jadi sudah tepat pada masanya untuk kami juga melibatkan mereka untuk memberi pengiktirafan kepada mereka, dan juga pada masa yang sama kita nak menggalak mereka yang lain yang belum join dalam bidang ini juga boleh menghasilkan konten yang berkualiti tinggi. So kata teknologi penyiaran dah evolusi, anugerah pun kena jugalah. Betul. Berevolusi. Betul. Okey, itu kita cakap tentang pencalonan. Ni soalan paling penting sekali. Ni kalau menang ni hadiah dapat apa, baby? Sebenarnya tahun ini kami terima banyak-banyak penyertaan. Saya tadi cakap 60 kategori. Sudah cukup banyak. Tetapi permohonan ataupun penyertaan yang kami terima adalah 1,860. Wow. Yes. Jadi saya memang kesian juri lah. Saya memang kesian juri. Saya tak tahu bagaimana nak buat kerja ni. Jadi untuk mereka yang dapat ataupun menjadilah penerima anugerah, ini memang bermakna bahawa mereka dipilih daripada memanglah yang paling terbaik lah, saya boleh cakap tu. Jadi untuk setiap pemenang, mereka boleh dapat satu trofi dan juga wang tunai sebanyak RM5,000. Tetapi ada dua juga kategori ataupun ada dua anugerah, iaitu drama TV terbaik. Selain daripada itu, mereka juga akan dapat di bawahlah dana kandungan kreatif, mereka akan dapat dana sebanyak RM200,000. Wow. Supaya yang ini perlu memberi mereka satu insentif supaya boleh terus menghasilkan drama yang berkualiti tinggi. Dan selain daripada itu juga untuk dokumentari. Juga untuk dokumentari. Ada tak idea dokumentari? Dari idea dah. Tahun depan boleh dapat. Tahun depan bertercalon lah ya. Ya, untuk pemenang mereka juga boleh dapat RM150,000 punya dana untuk mereka terus hasilkan dokumentari yang bagus tahun depan. Best. Tahun depan nampak tak Dahlia? Eye on the prize. Tapi saya dah plan dah sekarang. Jadi YB bercakap tentang penjurian Anugerah Sri Angkasa kan. YB cakap susah kan? Susah. Siapa nak jadi juri? Saya sampai sendiri tak mahu. Kalau you bagi saya pilih. Saya tak bukan juri lah. I go through 1,800 application. Tapi macam mana tu? Macam mana pihak Kementerian YB sendiri memastikan yang penjurian akan dilakukan secara adil dan saksama? Okey, itu soalan yang sangat bagus. Kerana kalau ini nak jadi anugerah yang berprestige, paling tinggi. Jadi kita perlu pastikan bahawa anugerah ini sebenarnya adalah credible. Jadi untuk kementerian, saya bukan juri, YB Fahmi bukan juri, walaupun dia menteri, tetapi kami akan lantik
orang-orang profesional dari bidang akademia yang berkaitan denganlah bidang penyiaran dan juga penyiar-penyiar daripada bidang penyiaran. Dan peranan mereka sangat-sangat penting. Kerana selain daripada 60 anugerah yang saya sebut tadi, kami juga ada 2 anugerah yang tanpa dipertandingan. Iaitu anugerah Tokoh Sri Angkasa dan juga anugerah pilihan khas juri. Wow. Jadi 2 ini tidak akan maksudnya kita tak jemput Kita orang pilih untuk lah. submit their name, submit themselves, tetapi juri yang akan pilih siapa yang akan menjadi pemenang untuk 2 anugerah. Jadi semoga maju jaya kepada juri-juri. Good luck lah, banyak tu nama-nama nak Bukan tengok sekadar satu-satu. juri-juri, kita sebenarnya nak ucapkan kata yang terbaik untuk anugerah Sri Angkasa tahun ini, sebab saya rasa banyak pembaharuan yang telah dilakukan dan semoga ianya menjadi orang kata pembina semangat untuk penggiat-penggiat supaya terus lagi keluarkan naskah-naskah yang berkualiti. Kami nak ucapkan terima kasih banyak kepada YB. Tak sabar nak tengok YB pakai baju apa nanti. Ya, tak sabar nak tengok YB. Terima kasih YB. Baik YB, lepas ni kita nak tengok macam mana kita nak cantikkan diri kita tanpa memakai banyak wang. Memang kena pakai beribu-ribu setiap bulan ataupun RM50 pun boleh cantik. Nak tahu YB selepas ini dalam Borak Sini. Sini. Terima kasih YB.